Ya, bersenam untuk mengekalkan kita sentiasa cergas dan bijak. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton. Pastikan saya edisi khas di Selamat Pagi Malaysia. Kembali lagi untuk membawakan berita-berita terkini khas buat anda semua penonton-penonton di Selamat Pagi Malaysia dan juga pastikan sahih. Ya, anda sekarang boleh saksikan kami di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3 juga di saluran TV1. Mari kita mulakan seperti biasa pemandangan yang indah pada hari ini. Ya, manis di situ tetap ada perasaan lebih. Okey, baik. Seterusnya kita nak ucapkan tahniah. Jutaan tahniah kepada Dr. Mas Liza Mahmud, wanita Malaysia pertama dilantik sebagai Profesor Madya bagi perubatan kardiovaskular Universiti Oxford, London, daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Tahniah kami ucapkan daripada kami, keluarga RTM. Dan ini pula seterusnya kita ada rasional logo dan tema Malaysia Prihatin. Sambutan Hari Kebangsaan pada hari Isnin 31 Ogos 2020 di Kuala Lumpur, Hari Malaysia pada 16 September 2020 di Sibu Sarawak. Orang Sarawak, kelak kita orang Gisia. Okey, baik, yang penting apa yang perlu kita tahu, Malaysia Prihatin, warna biru tua, kesatuan hati rakyat Malaysia yang berbilang kaum, hidup dalam keadaan aman dan harmoni. 5 titik merah, di mana titik merahnya double N? Ya, di hujung, nampak macam bunga raya ni kan. Ini adalah simbolik kepada 5 kelopak bunga raya yang menggambarkan 5 prinsip rukun negara yang menjadi kunci perpaduan yang berbilang bangsa. Stigma bunga raya. Okey, stigma dia, kita nampak ni ya, yang jalur membawa negara menuju ke mercu kejayaan. Prihatin. Okey, prihatin kita bawah dia logo berbentuk hati. Hati, love, melambangkan keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakat berbilang kaum. 7 jalur merah putih berbentuk hati pula terjalinnya keberanian dan ketersediaan dalam menghadapi segala rintangan dengan keikhlasan dan kesungguhan. Bintang pecah 14 pula. Apa maksudnya? Perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Itu maklumat yang kita bawakan untuk anda. Dan seterusnya apa pula? Ada lagi ini. Ini dia asrama sekolah. Garis panduan pengurusan asrama sekolah. Apa yang kita perlu tahu, adik-adik? Pelajar sihat sahaja dibenarkan kembali ke asrama. Yang demam tu terpaksalah berehat di rumah. Jangan buat-buat demam, nanti abang tarik telinga sampai ke lutut. Dan kemudian kita ada saringan kesihatan dilakukan semasa pendaftaran masuk. Katil pelajar dijarakkan 1 meter, bahagian bawah katil 2 tingkat sahaja digunakan. Maknanya kalau duduk asrama tu ada pengalaman kan, kita ada double decker. Double decker punya katil, yang bawah saja yang boleh digunakan. Dan juga tanda penjarakan 1 meter disediakan di lokasi seperti tandas, bilik air, mandi, bilik mandi juga dan juga bilik cuci dan pantry tempat makan. Ya, dan juga kita ada jadual penggiliran waktu makan disediakan sekiranya perlu. Kalau dah terlampau ramai, kita kenalah buat penggiliran makan. Jangan adik-adik ada yang merungut pula, tak dapat makan. Dapat makan, tunggu giliran. InsyaAllah kenyang perut dia. Alat pengimbas suhu badan perlu disediakan di asrama. Sajian makanan secara bufet, berhidang secara individu atau berbungkus sahaja. Pelajar yang bergejala perlu diletakkan di bilik sakit. Mana ada bilik khas. Yang bergejala ni mana tak sihat tu bila dah sampai dekat asrama. Yang baru-baru nak sampai tu kalau tak sihat, tak dibenarkan masuk adik-adik. Jangan ada ibu bapa yang marah pula. Kita kena faham, kita masih lagi ada SOP. Ya, norma baharu ada SOP-nya. Pandai. Dan seterusnya kita ada pihak pentadbir sekolah perlu menyusun jadual pentaksiran pusat mengikut kesesuaian berdasarkan takwin peperiksaan yang dikeluarkan oleh KPM. Jadi ini adalah pihak pentadbiran sekolah perlu menyusun balik jadual pentaksiran pusat mengikut kesesuaian berdasarkan takwin peperiksaan. Apa lagi yang perlu kita bawa? Ini dia, COVID-19, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. MAEPS akan menamatkan operasinya pada Rabu 15 Julai 2020. Semoga kita berjaya dan kita mesti menang. Ini pula, anggota polis di sempadan negara akan ditukar. Sebulan sekali elak jadi tekong seluduk pendatang tanpa izin. Individu yang terlibat kegiatan seluduk pendatang tanpa izin adalah pengkhianat negara. Ingat ya, kita mesti selamatkan negara kita. Jangan jadi pengkhianat kepada negara tercinta kita. Ini pula, PKPP
aktiviti sukan dan rekreasi bersentuhan fizikal dibenarkan bermula Rabu 15 Julai 2020. Jadi bolehlah berrekreasi seperti biasa, tapi kena ingat walaupun dah dibenarkan, kita masih lagi kena jaga kebersihan diri kita. Jangan pula bersonok-sonok, lepas tu kemudian sakit. Ini pula. Yang terakhir, kita ada PKPP, pembukaan semula pusat hiburan keluarga dan pusat karaoke. Malamku bermimpi bermula pada Rabu 15 Julai 2020 mengikut SOP. Jadi bukan seperti dulu lagi, kita boleh menyanyi-nyanyi suka-suka, kena ada SOP-nya. Ya? Yang penting anda kena jaga jarak dan jaga kebersihan. Bila nak gunakan mikrofon tu untuk karaoke tu, pastikan kita sembuh lagi pembasmi kuman. Baik, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja saya dapat temani anda. InsyaAllah pada pukul 6.30 petang, anda akan bersama dengan rakan saya Hafiz Dosen untuk pastikan sahih di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Sampai di sini saja, terus setia. Selamat pagi Malaysia bersama dengan rakan pengacara Ridwan dan juga Syafiqah. Assalamualaikum dan salam Hari Isnin.